Salam Malaysia Madani, saya Lechumi Sandraj. Malaysia dan Bahrain sepakat teroka bidang kerjasama baharu antaranya dalam sektor semikonduktor dan perbankan Islam. Kesepakatan dicapai hasil pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Putera Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Salman Ahmad Al Khalifah di Istana Gudaibiyah. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin juga berpeluang menilai tahap kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Bahrain yang cecah 5 dekad tahun lepas. Turut dibincangkan perkembangan serantau dengan penekanan khusus terhadap isu Palestin. Datuk Seri Anwar menekankan keperluan kerjasama dan tekad menyeluruh untuk pastikan saudara Islam di Palestin dalam keadaan baik dan dapat pembelaan sewajarnya. Perkembangan di Gaza, masyarakat antarabangsa perlu menyokong pelan pembangunan semula Gaza tanpa memindahkan penduduk Palestin. Itu tegas Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Sebelum ini, Mesir mengumumkan hasrat untuk membentangkan satu visi bagi pembangunan semula Gaza dalam masa terdekat. Ia bagi memastikan kelangsungan kewujudan rakyat Palestin di tanah mereka. Awal Februari lalu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mencadangkan bahawa Washington boleh mengambil alih Gaza dan membangunkannya. Selain mencadangkan penduduknya berpindah secara tetap ke negara lain dengan Jordan dan Mesir sebagai antara destinasi. Sementara itu, WHO akan melancarkan kempen vaksinasi polio besar-besaran di Gaza pada Sabtu ini. Pertubuhan tersebut menyasarkan lebih 591,000 kanak-kanak bawah 10 tahun. Langkah itu diambil selepas virus polio dikesan dalam sampel air sisa menunjukkan risiko penularan dalam persekitaran. Polio merupakan penyakit berjangkit yang boleh menyebabkan kelumpuhan dan menjejaskan kesihatan kanak-kanak bawah 5 tahun. WHO dan rakan kerjasamanya terus berusaha mencegah penularan penyakit itu menerusi program vaksinasi di kawasan konflik. Dalam masa sama, WHO bersama UNICEF menegaskan kepentingan gencatan senjata bagi memastikan kejayaan kempen tersebut serta keamanan jangka panjang. Satu penyakit baharu yang tidak dikenal pasti telah dilaporkan di Barat Laut Republik Demokratik Kongo. Menurut WHO, wilayah tersebut kini sedang berdepan pelbagai krisis kesihatan awam dan kemanusiaan. Menurut laporan WHO, 2 kluster kes dan kematian berkaitan penyakit tidak dikenal pasti telah dikesan di 2 zon kesihatan di wilayah Ekuator. Sehingga 15 Februari, sebanyak 431 kes dan 45 kematian telah dilaporkan. Kluster pertama dikesan pada Januari di Kampung Boloko dalam zon kesihatan Bolomba. Siasatan awal mengesan punca wabak itu bermula daripada 3 kematian dalam komuniti melibatkan kanak-kanak bawah 5 tahun yang meninggal dunia selepas mengalami demam, sakit kepala, ceret beret dan keletihan yang kemudian melarat kepada pendarahan. Terdapat laporan bahawa kanak-kanak itu telah memakan bangkai kelawar sebelum mengalami simptom. Konflik Rusia-Ukraine, Presiden Rusia Vladimir Putin sekali lagi menegaskan kesediaan Moskow untuk kembali ke meja rundingan mengenai Ukraine. Beliau turut menekankan bahawa membina semula kepercayaan dengan Amerika Syarikat penting bagi mencapai kemajuan bermakna. Menurut Putin, beliau akui kepentingan rundingan antara delegasi Rusia dan Amerika Syarikat di Riyadh pada Selasa. Dalam masa sama merakamkan penghargaan kepada Arab Saudi kerana menjadi tuan rumah perbincangan itu. Jelas Putin, beliau bercadang menghubungi Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman secara peribadi bagi menyampaikan penghargaan itu. Mengenai kemungkinan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Putin berkata beliau terbuka untuk berbincang tetapi menegaskan bahawa persiapan yang teliti diperlukan. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.